Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada tim Room Aini. Hari ini saya Syahrum, leader ataupun boleh panggil juga coach Syahrum, untuk nak berkongsi apa saja tentang bisnes mamasab ni. Kalau kita tak tahu, kita terus tanya. Sebab kalau kita tak bertanya, nanti kita akan sesat. Kita akan lari daripada landasannya. Jangan buat landasan sendiri. Sebab bila kita buat landasan sendiri, jalannya akan jadi lebih panjang untuk nak sampai ke matlamat dia. Okey, bagi dropship baru, teruskan belajar di peringkat dropship, membeli barang, mengenali barang itu dan cuba promote daripada diri sendiri hingga kepada keluarga yang terdekat, adik, abang, pak saudara, mak saudara, lepas tu rakan kolej, rakan universiti, rakan sekolah menengah, sekolah yang berada di sekitar kita lah, ataupun yang paling senang yang berada di handphone kita tu, kontak yang berada di handphone kita. Itu yang paling senang untuk kita memulakan langkah yang pertama. Okey, bila kita dah sah menjadi ejen kepada dropship, kepada mamasab ni, jadi kita tak boleh tunggu. Sebab kita kena affirmation, buat branding diri sendiri supaya orang mengenali kita. Jadi kalau orang tak kenal kita, walaupun kedai kita cantik, signboard pun tak ada, apa pun tak ada, dalam tu penuh dengan barang, orang tak akan datang punya. Jadi untuk permulaan sebagai peniaga mamasab ni, kita kena buat affirmation, perkenalkan, war-warkan, branding lah diri sendiri. Okey, bila branding diri sendiri, orang akan tahu. Kalau Nilofa tu branding dia, sebut dia tudung, orang semua tahu. Dan orang yang pakai tudung tu konon-kononnya dia macam Nilofa. Itu branding nama dia. Bila dah ada branding, senang kita nak berjual. Jadi kalau kita tak bergerak, seorang pun tak tahu. Kalau kita ada ID, kita simpan dalam poket pun orang tak tahu. Jadi bagi dropship baru yang dah ada ID tu, untuk nak memulakan langkah paling senang. Kita dah ada 60 jenis produk. Pilihlah produk yang kita suka. Satu jenis pun tak apa, yang paling kita suka. Kalau boleh, mulakan dengan diri sendiri dulu. Kita beli satu produk yang kita suka dan kita makan, kita rasa, dan kita ambil gambar, ambil video, dan gambar itulah yang kita war-warkan, kita brandkan kepada kawan kita. Kalau kita tunggu, duduk, kita nak harapkan kek tu terjual pada hari ini 10 biji, takkan terjual kalau kita duduk je. Okey? Jadi untuk nak terjual, kita kena mulakan satu langkah. Langkah yang pertama, kita kena buat affirmation, kita perkenalkan, brandkan diri kita kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat andai kita dulu. Okey, macam saya 10 hari saya boleh buat sale RM2,000 dan terus hit agent. Tak ada tunggu lama sangat, tak perlu tunggu sebulan, 2 bulan, 2 minggu untuk nak jadikan agent. Jadi kelebihan agent ni, commission dia akan lagi tinggi, dia akan dibayar oleh company. Itu nama dia commission mengajar nama dia. Okey, lagi satu, kalau di peringkat dropship tu jangan terlalu lama sangat. 10 hari tu pun dah kira lama. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, terus hit agent. Okey, hit agent ni kalau boleh kita sale dia 2,000. Sebab 2,000 sale ni kita dah banyak pengalaman dekat situ, pengajaran dekat situ, landasan yang kita dah bagi tu, dia dah rasa. Macam mana deal dengan pelanggan, macam mana deal dengan runner, macam mana nak susun runner tu, macam mana nak bagi customer tu membeli barang kita disebabkan DC yang tinggi, macam mana kita nak buat educate dia. Jadi benda ni kita kena ajar, educate pelanggan kita tak tahu. Macam mana ilmu kita nak berjual tu. Jadi kalau kita sendiri tak ada ilmu nak berjual, macam mana kita nak berjual bila orang datang, ni kek ni buat daripada apa, tepung apa, berata apa. Jadi kita tak ada knowledge tu, macam mana kita nak menjual. Jadi kita kena persiapan diri kita dulu, cari sumber-sumber, tanya dengan leader, tanya dengan kawan, adik-beradik, supaya knowledge kita tu ada tentang produk itu. Sebabnya kita kena mulakan dengan produk yang satu dulu. Macam saya mulakan produk daripada kambing perap. Saya minat kambing perap. Dia suka kambing perap, jadi saya rasa
Bila saya rasa, masa tu saya tak ejen lagi. Bila saya rasa, memang boleh pergi. Memang boleh sedap. Dia diperap oleh 24 jenis perapan. Menggunakan lamb shoulder daripada Australia. Lepas tu pula, diperap dengan 72 jam. Jadi semua rasa dah ada dekat situ. Sampai bau dia bila kita bakar tu, kalau kita bakar dalam rumah, kat dapur rumah kita tu, satu rumah tu berbau wangi dia. Itu dia punya rencah dia dalam tu. Lepas tu masak dia pula tak terlalu lama. Sebelah kanan 5 minit, sebelah kiri 5 minit, 10 minit, ngap. Dia macam tu. Jadi saya mulakan dengan kambing perap, dan apa yang saya buat, saya akan affirmation kawan-kawan saya. Saya wawarkan kepada kawan-kawan surau, kawan-kawan KRT, kawan-kawan futsal, kawan-kawan yang sama-sama naik basikal. Dekat situ dah kita punya affirmation yang pertama. Jadi dekat situ dia dekat-dekat 15 dah order. Sebab dia tak tahu. Kalau kita tak beritahu, aku jual kambing perap. Kerap dia macam ni, memang sedap. Ni kita dah tunjukkan gambar yang kita makan kambing perap tu. Jadi keliling kita dia dah 15. Belum keluar lagi. Itu dia punya cara-cara untuk nak mencepatkan dia punya pembelian tu. Jadi customer kita tak tahu yang kita ni berjual. Sampai jiran kita pun tak tahu yang kita berjual kek. Jadi kita tak buat apa-apa. Dapat ID, duduk. Lepas tu kita harapkan kek kita terjual 10. Kata orang ni 9-nya, tak ada pek nak nolong. Dia macam tu. Jadi bila kita dah bersedia untuk berniaga, kita kena wawarkan, kena buat affirmation kepada semua rakan taulan kita. Supaya dia orang tahu yang kita ni adalah ejen mamasap, menjual kambing perap. Jadi bila orang nak masuk, nak jual kambing perap, dia dah tahu dah, beli kat Sharom lah. Jadi cas dia mahal lah. Okey, kalau bagi kawasan setempat macam saya tak ada cas RM15 pun pada kawan-kawan saya. Saya cas cuma RM5 saja. Dia macam tu sebab kita dah kumpulkan order. Jadi kita cas lah RM5 untuk nak berkongsi dia punya runner. Jadi satu runner tu dia boleh bawa sampai 7 barang. Harga dia penghantaran RM15 juga. Jadi RM15 kongsi 7 orang. Murah. Kita jangan letakkan rasa mahal tu kat diri kita. Kita educate dia orang macam mana, betapa susahnya kawan-kawan ataupun runner kita tu bertungku lumus jaga kek kita tu. Sebab runner mamasap ni runner yang trusted, runner yang dah di-train khas membawa kek tu. Jangan kita gunakan runner-runner macam GrabFood ke, macam Lalamove. Dia dah biasa barang-barang yang keras, barang-barang yang tak mudah tergolek. Jadi mamasap ni dia dah di-train yang macam tu. Jadi gunakanlah landasan yang kita dah bagi. Gunakan sistem Telegram ataupun gunakan runner yang mamasap ada dalam sistem tu. Okey, untuk hit 2000 paling senang, kita jual satu hari 2 kek saja. Satu minggu kita ada jual RM500. Kita dapat RM500 jual, 4 minggu kita dapat RM2,000, dah pergi ke ejen. Okey, jangan tunggu lama-lama sebab kita banyak lagi stage yang kita nak pergi. Contoh dia, kita baru masuk kerja sebagai paling rendah lagi di pejabat. Contoh dia pencari office boy. Paling rendah dalam satu company tu adalah office boy. Jadi kalau kita rajin, bulan depan kita dah boleh naik kerani. Bulan depan kita dah boleh naik pegawai. Lepas tu eksekutif, penolong eksekutif. Macam tu. Dia ada peringkat-peringkat dia. Kita kena kejar. Jangan kita duduk sampai pencen, kita duduk office boy. Macam tu kalau kita pandang dari segi pejabat lah. Kalau dari segi perniagaan yang mamasap buat ni, dia ada dropship yang paling bawah, yang macam kita ni. Dan hit je ejen ataupun hit je 2,000 nya sale ataupun 200 sekarang ni, kita dapat kita dah boleh tubuhkan tim. Tapi pengalaman kita tak banyak. Bila pengalaman tak banyak, sekurang-kurangnya kalau kita dapat jual 2,000 tu, kita dah ada pengalaman penuh. Tanyalah apa pun, kita boleh jawab. Sebab kita dah lalui macam mana runner punya PN, macam mana customer punya PN. Itu baru kita dalam orang yang dropship yang pertama ni, dia akan berurusan dengan orang yang terdekat yang mengenali dia dulu. Okey, habis 2,000, kita akan ajar lagi ilmu untuk nak melajah-lajahi daerah pula. Daripada kampung, kita masuk ke daerah.
Daerah tu pula. Jadi macam mana nak masuk ke daerah tu, nanti kita akan ajar sekarang. Lepas ni, dan selesaikan dulu pembelian RM2,000 tu untuk nak mencari pengalaman, belajar. Kita ambil belajar lah. Paling senang belajar supaya kita dapat banyak pengetahuan. Kalau tak tahu, tanya. Jangan duduk je. Kita tak tahu dia tidur ke, bangun ke. Sebab kita dah ada ID tu, maksud dia kita dah ada 19 cawangan. Kita dah ada tanggungjawab untuk nak berjual. Jadi kalau kita duduk je, tunggulah masa nak belajar, tak nak belajar. Itu kita kena break pattern. Break pattern ni maksud dia kita buat benda yang kita belum buat. Cuba. Kalau dah 3 bulan, 1 bulan, tak boleh juga pergi, kita boleh keluar. Boleh berhenti, tak ada rugi apa-apa pun. Itulah kelebihan platform Mamasab ni. Kau masuk, kau nak berjaya, ini jalan dia. Jangan buat jalan baru. Jalan tu dah ada. Orang yang ikut jalan sama macam kita ni, baru setahun lebih, gaji dia dah RM60,000. Setahun lebih. Kalau kita kerja kat pejabat pun tak boleh dapat RM18,000, RM60,000 tu. Tak dapat je. Habis tinggi pun kalau gaji awal masuk RM2,000, baru setahun kerja, tak sampai lagi RM4,000. Dia punya kenaikan. Tapi dalam Mamasab ni ikut rajin kita. Sebab track dah ada. Kita akan ajar. Jangan kita buat jalan kita sendiri. Jalan yang kita dah ada ni, orang yang tinggalkan track tu, kita ikut je. Apa nak buat lepas ni, tanyalah dengan leader. Leader tu anggaplah dia sebagai guru kita. Walaupun kita doktor, kita pensyarah ke, kita jadi macam engineer ke, tapi leader kita tu dia sekolah atap sekolah pondok je. Jadi kita tak hormat dengan dia. Jadi macam mana dia nak turunkan ilmu pada kita? Jadi kita sebagai dropship baru ni, kita kena turunkan sikit kita punya tu, kita kosongkan gelas kita, kosongkan, baru kita isi dengan air. Air itulah yang dapat daripada leader, ini dah isi dia. Itu maksud saya tu. Maksud dia kita kosongkan kita punya pengetahuan, kita sebagai student terbaik ke sekolah ke universiti ke, saya pembahas baik, kita kosongkan dulu. Sebab kita masukkan ilmu ni, lepas tu kita nak buat santai-santai boleh, nak buat sambil jaga anak boleh, nak buat sambil bekerja pun boleh. Sebab dalam Mamasab ada polis, ada doktor paling ramai, ada pensyarah. Dia orang ada kerja. Tapi dia tak menjejaskan pekerjaan dia sebab dia ikut dia punya proses dia punya laluan tu. Waktu kerja dia bekerja, habis kerja dia buat. Dia dah cantik dah. Dia tak memaksa. Janganlah masa kita bekerja 9 sampai pukul 5 tu kita main Mamasab punya. Tak boleh. Jadi ada masa. Jadi kita bagi timetable tu adjust. Sebelum subuh kita dah buat kerja kita, dah belas, dah bagi kepada market kita. Kalau contoh dia, kalau kita nak berjual 2 biji kek satu hari, kita kena iklankan kek yang sama kepada 1,000 orang. Bukannya kepada 10 orang. Kalau 10 orang kita dah iklankan, maksud dia tak ada yang nak membeli. Kita iklankan itu seboleh-bolehnya, kita affirmation, maksud dia kita mewawarkan kepada 1,000 orang yang kita ni jual kek. Tak 1,000 tu membeli. Yang membeli ada mungkin 2 orang je yang mengenali kita. Tetapi kita dah bagi maklumat tu pada 1,000 orang. Jadi 1,000 orang ni akan bertukar-tukar sebab dia makanan. Hari ni dia tengok depan dia punya Facebook, dia tengok kek tu lalu sedapnya, tapi tak adalah, aku diet. Besok tengok lagi, ada lagi Azri bagi kek lagi depan dia. Tak apalah, jadi lambat lagi. Tiba-tiba kali yang ke-8 baru dia teringat, anak sulung akunya birthday, aku nak beli kek. Sebabkan Azri dah maklumkan dia minggu lepas, dia akan call Azri, aku nak kek yang kau buat tu. Itu guna dia. Sebabnya bukannya kita iklan tu orang tu terus membeli, tak. Kita iklankan tu supaya orang kenal kita ada jual kek. Itu tujuan dia. Lepas pada 1,000 orang dan yang dah tahu, dia akan bertukar-tukar lah. Hari ni dia. Jadi jualan kita setiap hari tu ada. Sebab dia akan bertukar-tukar. Kita keep buat kerja kita je. Hantar je kita punya iklan tu. Hantar. Kalau kita tak hantar, kita tak tahu. Hari ni kita hantar kumpulan sekolah rendah. Mungkin dalam tu ada dalam 30 orang.
30 orang dah dapat tahu kita jual kek. Tak beli, tak apa. Kita usaha lagi kan. Dengan usaha tu, pukul petang kan kita buatlah kat grup universiti kita. Hantar lagi. Kalau ada tu alhamdulillah rezeki. Tapi kalau tak ada, tak apa, biar. Tapi dalam masa yang sama, besok pagi pula ataupun petang sekarang, kita cuba hantar ke 30 orang yang di taman kita tu, kepada 3 orang PM contact kita tu. Tapi tiba-tiba orang yang kita mula-mula sekolah rendah tidak telefon untuk nak beli kek. Jadi kita untung sebab kita dah maklumkan awal-awal. Itu kelebihan dia. Kalau kita duduk diam, memang orang tak tahu. Susah, memang susah. Susah. Jadi dalam memasak tu tak ada perkataan susah. Dia ada perkataan macam mana. Macam mana aku nak jadi orang yang dapat gaji 20,000, 18,000 sebulan ni. Apa yang dia buat? Itulah track dia. Sebab dia pun bermula macam kita. Dia tak ada terus pergi situ. Dia susah mencari orang macam kita. Dia susah sama macam kita buat. Jadi pattern. Dah ada pattern tu. Ikut terus proses dia tu dah ada. Ikut je. Kita dah sediakan landasan. Dah ada jalan highway. Dah ada kapet merah. Buat apa kita pergi tebang pokok lagi nak berjalan? Kan ambil masa lama. Jadi nak masa singkat, kita ikut jalan yang sedia ada. Tak tahu tanya dengan siapa? Ada guru dekat atas tu yang nak membimbing? Tak ada. Kita nak belajar pada seseorang, kita kena berdamping dengan orang tu. Bukan orang tu kita nak berharapkan orang tu mengajar kita. Kita kena tanya dia macam mana. Jadi itu dia punya berguru, konsep berguru, supaya kita tak dianggap kata orang tu tak bagus lah. Jadi kalau guru pergi ke murid, dah jadi macam mana tu? Biar murid tanya dengan guru, baru ilmu dia turun kepada situ. Sebab kita ada ilmu, boleh buat jualan 2,000 dalam masa 10 hari. Tak nak tahu, tak nak tanya, kita tak nak bagi tahu. Tapi yang ni kita kongsikan ilmu, sekurang-kurangnya bila kita dah bercakap macam tu, kita faham. Kita faham perjalanan memasak tu. Itu sedikit lah untuk dropship baru. Lagi satu, bila kita dah wawarkan pada orang, kita dah ambil kelompok sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kampung, taman. Benda ni akan berulang-ulang. Sebab benda yang kita jual ni adalah benda makanan. Benda makanan ni dia akan marketkan sedap dia tu. Dia akan cuba bagi tahu mak, adik-beradik lain. Itu marketing lah tu. Jadi marketing kita untuk bisnes ni, marketing tu yang paling penting. Rebranding tu yang paling penting. Branding ini kita letak lagi, kita punya profile tu gambar bunga, gambar kucing. Jadi kita cuba kita fikir, orang masuk WhatsApp dekat kita nak jual kek, tiba-tiba tengok gambar kucing, nak beli. Dari segi logik pun orang takkan belinya. Sebab kalau gambar Azarina, Azi, Azmi, Azmi, jadi bila benda tu adalah branding. Branding. Jadi kita nak fahamkan tentang itu. Jadi kalau misal kata orang tak membeli, kita share saja. Kita niat kita share. Bila kita share, orang tak membeli, kita tak down. Tapi kita dah berusaha 30 orang yang tahu. Satu hari 100 orang yang tahu kita jual kek. Hari yang ketiga 100 orang lagi. Hari yang keempat, makna sebulan kita dah ada beratus-ratus orang yang tahu yang kita jual kek. Takkan tak semua tak sangkut. Takkan tak ada semua yang hari jadi anak, amang, amak, adik, ayah, suami, isteri. Jadi bila kita dah war-warkan, isteri nak bagi kek pada suaminya, caslah RM20 dia punya DC, dia akan bayar. Dia tak berkira dah pasal suami dia pasal beli kek double decker tu RM20 dia punya DC, dia punya delivery charge. Dia tak berkira dah pasal sayangkan suami tadi tu, berapa charge kita bayar. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah pasal di situ tinggi ke, rendah ke, dah boleh jual. Itu sebabnya kita punya kerja just affirmation saja, maklumkan saja bersambing dengan niat dan usaha kita. Janganlah kita pagi ni sebelum pergi kerja, lepas subuh, kita pop lah pergi dekat rakan sekolah. Rakan sekolah tu ada 50 orang. Lepas tu kita tunggu sampai petang. Ada, macam kita mancing. Sekali kita letak umpan banyak-banyak dalam tu, kita pun campak dalam sungai ke, dalam lombong ke, campak. Lepas tu kita tunggu sampai petang.
Tengok-tengok angkat makanan tu dah tak ada. Macam mana ikan tu nak dapat? Sebab kita usaha sekali je. Harapkan ikan besar dapat. Jadi tak boleh. Kita nak harapkan jual 2 kek, kita advertise kepada 10 orang. Boleh? Dari segi logik. Memang tak boleh punya. Jadi kalau kita nak jual 2 biji kek satu hari, sekurang-kurangnya kita advertise pada 10,000 orang. 10,000 orang. Macam mana cara dia? Tanyalah leader. Berguru. Jangan kita duduk je buat jalan sendiri. Oh, senang sistem ni. Beli dalam sistem dapat customer. Macam mana nak dapatkan customer? Lagi satu, kita kolam yang salah. Kalau kita jual kek, kita masuk kolam orang jual kasut. Jadi orang jual kasut tu minat ke kat kek? Tak mahu dia. Sekurang-kurangnya kita masuk dalam kolam orang yang buat kek, orang yang peminat kek, orang yang suka orang yang suka buat hadiah pada kawan-kawan dia kek. Itulah kolam nama dia. Jadi benda tu dalam lingkungan yang sama je. Janganlah kita masukkan kek tapi kita pergi berjual dekat orang yang suka kasut. Tak kena. Jadi kita kena cari kolam yang betul supaya kita punya rezeki tu ada je. Sebab kita dalam lingkungan kolam yang sama. Dia macam tu. Itu sedikit lah untuk ringkasan. Itu pun dah dekat 20 minit. Tak tahu tanya. Sebab jangan berhenti. Kita tunggu je. Nak tunggu anak besar. Tunggu. Sebab dalam memasak tu ada anak. Jaga anak, pangku anak lagi. Berlari-lari anak dia. Tetapi bila dia jual memasak ni, dia dapat satu energi yang dia perlu dapatkan duit dengan membesarkan anak dia. Suami dah tak ada contoh dia. Siapa suami sibuk bekerja ataupun suami tak support perniagaan dia, dia nak buktikan perniagaan tu betul-betul berjaya. Jaga anak sampai pergi ke outlet, sampai jadi runner. Jadi benda tu cabaran bagi dia, akhirnya dia berjaya. Okey, untuk lepas ni nanti kita akan ada grup Room Aini tu, dekat situlah kolam kita. Duduklah dekat situ. Siapa yang jadi ejen dah ada anak bawah dia kena aktif dekat situ. Sebab lepas ni dia akan buat tubuhkan dia punya kumpulan pula. Jadi tu kumpulan yang besar ni, yang Room Aini ni tempat dia menimba ilmu, belajar macam mana dia nak menumbuhkan dia punya kumpulan di bawahnya. Apa yang dia buat. Jadi dia kena buat. Sebab dalam tu, perhatikan dalam tu setiap beberapa jam akan ada orang yang hantar copywriting dengan gambar sekali. Itu adalah leader. Leader tugas dia ingatkan. Jadi kita sebagai dropship nampak je perkataan tu, ambil copy, ambil gambar, hantar. Leader yang bagi copywriting tu, dia sedekahkan dia punya usaha supaya kita guna. Jangan kita tengok je apa benda ni, apa benda tak faham. Sebab kita tak masuk dalam lingkungan tu. Bila leader hantar ya copywriting tu, copy terus masuk FB, terus masuk IG, terus masuk kita punya WhatsApp status. Buat setiap jam 1 minit. Sebab kita ni berniaga tanpa modal. Setiap iklan yang kita buat tu pun tak ada modal. Kita kalau ada duit, kita boleh upah je Facebook tu untuk nak iklankan kita. Bayarlah. Ni Azri jual kek. Kejap dia keluar dekat Facebook. Lepas tu lagi 3 minit kan. Ini Azri yang jual kek. Itu kerja robot dalam Facebook. Dalam Facebook tu ada robot yang bekerja. Tapi itu berbayar. Ini kita buat manual sebab kita tak ada modal. Jadi kita buatkan robot tu, jadi kita jadi robot untuk nak buat iklan tu. Setiap 1 jam keluar. Sebab dalam kita punya wall Facebook tu, 1 minit ya kita akan boom turun ke bawah. 1 minit kita keluar, terus dia turun ke bawah. Sebab beribu orang gunakan platform WhatsApp untuk platform Facebook untuk beriklan. Jadi kalau kita nak ada iklan Facebook ataupun dah ada iklan Facebook, kita kena aktifkan bersosial dalam tu. Jangan kita jadi CCTV. Nampak Azri, nampak Syukri punya tu, kita pun buat tak tahu, tengok. Pusing. Itu bukan bersosial. Itu CCTV nama dia. Kalau bersosial, dia nampak je Azri, dia nampak je Syukri, dia nampak je Azmi beli dia punya konten tu, dia pun support. Dia klik dekat situ, dia komen dekat situ, terbaik lah, mantap lah, bagus lah, macam mana cerita, macam mana. Jadi dia aktif, bersosial. Kalau kita jadi CCTV je, kita punya Facebook tu tidak akan aktif.
Jadi kita hantarlah iklan, beribu iklan pun yang tengok 3 orang je. Mak kita, adik kita, abang kita. Sebab kita buat CCTV. Robot tak berjalan. Robot tu tak berjalan. Kalau nak tahu robot dia berjalan, kita kena aktif. Kita kena communicate dengan kita punya social tu. Cikgu hantar, kita like. Kawan sekolah hantar, kita like. Mana yang tak kenal tu pun, kita like juga. Kita bagi komen. Jadi itu nama dia bersosial dalam Facebook. Jadi senang nak berniaga. Bagi kita dah ada 5,000 rakan dalam Facebook kita tu, mungkin aktif dalam 1,000. 1,000 lah kita berjual. 1,000 pun satu bulan seorang beli, seorang sana beli, seorang sini beli. Sebab selagi ada mulut, situlah kita punya market. Tugas kita senang je. Buat affirmation saja. Buat hebahan. Satu hari 100. Satu hari 100. Saat pagi, petang, tengah hari, malam pun dia 24 jam. Kita kena aktifkan WhatsApp. WhatsApp dengan Facebook ni sama. Dalam status WhatsApp tu, kalau kita aktif, kita boleh nama orang tu, letak nama orang tu letak nama kita, dia aktif. Kalau kita letak nama orang tu tak tahu, kita letak nombor dia, tu tak aktif. Jadi kita nak simpan nombor orang tu mesti simpan nombor kita. Baru nama aktif. Sama-sama simpan. Kalau kita simpan yang nombor dia, dia tak tahu yang kita simpan nombor dia, tak aktif. Sebab yang kita keluar tu dia tak tengok. Tak boleh tengok. Enjin tak bagi tengok. Tapi kalau kita aktif dengan dia, kita ada simpan nombor dia, dia pun simpan nombor kita buat status, dia terus dapat. Itu rahsia dia. Jangan tunggu lama-lama, sikit kita bagi maklum, untuk hit 2 ejen 2,000, 10 hari bulan 8 ni kita pecut. Kalau tak percaya 10 hari ni tak ada jualan, jangan risau. Tapi jadual untuk nak buat iklan tu kena teruskan. Jangan berhenti. Pagi sebelum subuh 6 ke 7, 8 ke 9, 9 ke 10, 11 ke 12, 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6, rehat. Malam lain pula, besok pula. Jadi, kalaulah 1 jam kita boleh kenalkan produk kita, brandingkan produk kita pada 1,000 orang, menjelang petang, dah berapa ribu dah orang tahu kita ni berjualan. Kita bukan harap dia membeli, harapkan dia tahu. Bila dia tahu, dia terketik dia nak beli kek, dah jumpa dah Azri. Terketik dia nak beli kek, dia dah jumpa dah Azmi. Sebab kita dah maklumkan pada dia, itu kerja kita. Jadi kita kena faham, bukannya kita berniaga duduk je. Buka meja duduk. Tak ada bercakap, tak ada apa. Ada tak orang nak membeli? Dia punya effort, dia punya affirmation dan macam mana? Bila letak je barang dekat situ, Assalamualaikum bang. Ini saya ada jual kek. Kalau kita berjualan normal lah. Saya ada berjual kek. Kek ni bagus bang. Kalau tak percaya abang rasa. Jadi itulah, perkenalkan. Orang yang tak dengar pun dia akan dengar. Dia akan tahu. Orang tak beli tak apa. Tapi besok pagi cuba buat balik. Tak payah kita belum duduk lagi dah customer dah datang. Sebab semalam dia dah dengar. Semalam dia dah dengar. Yang kita buat affirmation tu, dah buat announcement, kita dah buat. Kita jangan harap hari ni kita berjual ni dah buat iklan. Dah. Tak ada pun orang jual. Memang itu dia orang tak belinya. Pernah tak kita kita pergi ke kedai, tengok orang tu berjual-jual, kita terus beli ke? Tak. Tapi 2-3 hari selepas tu kita teringat, ada kedai hari tu aku lalu dekat situ, ada jual pancing kat situ. Kita terus pergi beli je. Sebab kita dah tahu dia dah buat affirmation pada kita. Itu maksud dia. Dalam berjualan ni kita ada ilmu tu kita nak buat. Okey, itu sampai dulu 30 minit untuk anak-anak. Teruskan perjuangan 10 hari bulan 8 ni, bertindak, bergerak dengan satu langkah. Cuba berjualan, sebab bila kita berjualan, kita dapat ilmu. Ilmu itulah nanti kita akan ajar pada anak-anak kita nanti yang bakal yang jadi anak kita. Kita jangan duduk dropship terlalu lama. Nanti ibarat kita jual nasi lemak tu 5 tahun. Tak ada mana-mana. Memang dapat, memang banyak dapat. Kita punya jualan tu laris, habis setiap hari habis. Tapi kita kena masak daripada pagi sampai petang. Lepas tu kita kena berjual balik, penat. Jadi kita dah ada sediakan platform. Hari ni kau berjualan, besok kau dah ada tim. Kau ajar tim kau pula jual. Jadi kau rehat sikit, kau cuma bagi konsultan saja.
konsultan dan sambil tu berjual lah. Sebab kita dah ada customer. Bila dah ada 2,000